saya nak berkongsi tentang baru-baru ni kawan saya ada bertanya pada saya. Dia kata dia ada terbaca satu artikel tentang takaful bersama pelaburan itu adalah satu penipuan. Sebabnya wang yang diterima oleh si pencarum setelah 30 tahun mencarum tidak sama dengan nilai yang telah dicarumkannya selama ini. Kenapa perkara itu boleh berlaku? Dalam masa yang sama, ada juga orang yang berkata takaful ni hanyalah tempat untuk perlindungan dan bukan tempat untuk pelaburan. Betul ke pendapat macam tu? Terpulang pada masing-masing. Okey, bagi saya pendapat itu betul tapi kurang tepat. Yes, the main purpose of takaful is for protection, to protect all the contributors. But at the same time, it can be a platform for investment as well. Betul, tugas hakiki takaful memang tugas hakikinya adalah untuk melindungi para pencarumnya. Dalam masa yang sama, syarikat takaful juga dibenarkan untuk melaksanakan tugas sampingannya sebagai pelaburan. Dalam takaful ada dua jenis dana. First is risk fund of dana risiko. Dan yang kedua adalah investment fund ataupun dana pelaburan. Wang daripada dana risiko inilah yang akan digunakan untuk membayar bil-bil hospital ataupun pampasan kepada keluarga si pencarum sekiranya berlaku kematian, contohnya. Dan wang daripada dana pelaburan inilah yang akan digunakan oleh syarikat takaful untuk melabur. Dan apabila mendapat keuntungan, dia akan masuk balik ke dalam dana pelaburan si pencarum. Wang dalam dana pelaburan ini akan growing, akan berkembang, akan membiak. Saya bagi contoh. Syafiq mengambil takaful nyawa bersama pelaburan sebanyak RM200 sebulan selama 30 tahun. Daripada RM200 yang dicarumkan oleh Syafiq itu, sebahagiannya akan dimasukkan ke dalam dana risiko dan selebihnya akan dimasukkan ke dalam dana pelaburan. Sekiranya Syafiq meninggal dunia dalam masa 30 tahun sebelum polisinya matang, wang daripada dana risiko inilah akan digunakan oleh syarikat takaful untuk membayar pampasan kepada si penerima. Dalam masa yang sama, amount semasa dalam dana pelaburan ini jugalah akan diberikan kepada si penerima. Akan tetapi, sekiranya Syafiq masih hidup selepas 30 tahun, umurnya masih panjang, selepas polisinya tamat dan matang, wang amount semasa dalam dana pelaburan inilah yang akan diserahkan kembali kepada Syafiq. Secara tak langsung, ia menjadi simpanan kepada Syafiq. Bagus kan? Kenapa amount semasa yang diterima tidak akan sama dengan jumlah ataupun nilai yang telah dicarumkannya selama ini? Okey, saya bagi tahu kenapa. Kebiasaannya 2 atau 3 tahun pertama, keseluruhan RM200 itu akan dimasukkan ke dalam dana risiko dahulu untuk 2 atau 3 tahun pertama. Nak bagi dana risiko ini stable dan kukuh dulu. Setelah 2 atau 3 tahun, barulah wang RM200 itu akan dibahagikan ke dalam dana risiko dan dana pelaburan mengikut portion yang telah dipersetujui dan yang telah ditetapkan. Sebab tu, kalaulah Syafiq terminate polisinya dalam masa 2 atau 3 tahun, Syafiq tidak akan mendapat apa-apa daripada amount pelaburan ini. Zero. Maybe. Sekiranya Syafiq terminate polisinya selepas 4 atau 5 tahun, mungkin amount semasa dalam dana pelaburan ini masih sikit. Sebab apa? 2 atau 3 tahun pertama itu keseluruhannya telah dimasukkan ke dalam dana risiko dahulu, barulah masuk ke dalam dana pelaburan. Sekiranya Syafiq terminate polisinya selepas 20 tahun ataupun 30 tahun, wang daripada dana pelaburan ini akan jadi banyak, mungkin lebih menguntungkan. Ada pelaburan, ada untung, ada rugi. Ianya bergantung juga kepada ekonomi negara, bergantung juga kepada ekonomi syarikat takaful itu sendiri. Sekiranya syarikat takaful itu untungnya besar, dia akan kongsikan bersama pencarum-pencarum yang lain. Ia juga bergantung kepada fund manager takaful tersebut. So, adakah takaful adalah platform terbaik untuk investment? Jawapannya sangat subjektif. Ia terpulang kepada anda, terpulang kepada masing-masing. Tepuk dada, tanyalah selera. Sekiranya selera anda biasa-biasa saja, anda tidak mahu mengkaji profil syarikat-syarikat untuk dilaburkan, maka takaful is one of the best place for you to invest. Tetapi sekiranya selera anda besar, appetite anda sangat besar, anda rajin mengkaji profil syarikat-syarikat untuk dilaburkan, anda nak untung cepat dan untuk berlipat ganda, dan anda ada modal yang sangat besar, maka takaful is not the best place for you to invest. There are a lot of platform out there for you to invest. We have
pelaburan emas, ada pelaburan hartanah, ada pelaburan unit trust, ada pelaburan stock market, banyak lagi. Anda boleh pilih. So, tepuk dada, tanya selera. So, itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Tekan subscribe dan loceng untuk channel ini. Like dan komen sekiranya ada pertanyaan ataupun ada pendapat yang lebih baik. Dan share video ini sekiranya yang memberi manfaat kepada anda dan juga kepada orang lain. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.